bawa belakang, tangan pi ke depan, saya pi duduk naik kolehang pula, saya dia cium pipi perempuan tu duduk buat lagu tu, saya buat love kat perempuan tu lagu tu. Orang hutan. Rupanya manusia lebih suka orang hutan daripada orang. Tuan-tuan. Tak kira orang hutan tu tidur atas riba. Tuan tengok nampak tak? Itu orang hutan. Tapi dia tak ada akal. Dia ada otak. Tapi bila diajak dilatih, yang ada otak tapi tak ada akal ni pun macam ada akal dan banyak akal pula. Tuan-tuan, macam banyak akal. Tu tengok apa lagi? Apa binatang yang orang ajak? Anjing. Orang ajak dia macam mana? Boleh kenal tuan dia, boleh tolong tuan dia. Kucing, ada tuan yang belah kucing, boleh cakap dengan kucing, mai sini. Oh, dia buat merajuk pula dah, mai sini. Amboi dia dan temik buat lihang macam orang, tuan-tuan. Macam ada akal, tapi dia tak ada akal, dia ada otak. Bila dilatih dengan emosi dia, rupanya binatang pun boleh follow, boleh ikut, tuan-tuan. Tapi yang membezakan manusia yang Allah nak sebutkan dalam Al-Quran ini, Suratul Alaq, tentang bacalah, nak membezakan antara manusia dengan haiwan, tuan-tuan. Yang keduanya, apa kandungan surah ini? Menerangkan tentang sifat melampau manusia dan menentang segala perintah Allah. Manusia kerap bersifat angkuh terhadap nikmat Allah dan selalu lupa terhadap Allah, sedangkan dia hidup dalam nikmat harta, nikmat kekayaan dan sebagainya. Ada di antara manusia yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia wajib bersyukur di atas segala kelebihan dan kurniaan Allah. Allah berfirman, ketahuilah manusia benar-benar melampaui batas. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tuan-tuan, manusia melampau tak? Melampau pada mana? Tidak bersyukur pada Allah. Dia sentiasa nak cari benda lebih lagi. Lebih cari tak apa, tapi jadi benda yang dihambat. Hambatan dunia. Hambatan dunia yang tak pernah selesai. Tuan-tuan, antara hambatan yang tak pernah selesai, hambatan dunia. Tak pernah selesai. Lagi dapat, lagi nak. Lagi dapat, nak lebih lagi. Tuan-tuan, ini hambatan duniawi yang tuan-tuan takkan lari, dan ramai majoriti mencari hambatan duniawi. Baik tuan-tuan, yang ketiga, untuk mendedahkan tentang sifat jahat Abu Jahal yang menegah Rasulullah SAW dari menunaikan ibadat solat, kerana sikapnya yang menyokong kezaliman dan agama menyembah berhala. Allah juga menjanjikan janji buruk kepadanya seandainya ia berterusan dalam kesesatan, kekufuran dan penderhakaan. Maka malah memberi peringatan kepada Rasulullah SAW supaya baginda tidak mengendahkan segala ugutan Abu Jahal dan maki hamun orang-orang musyrikin. Allah berfirman, tidakkah kamu melihat orang yang menegah itu? Yang bermaksud, jangan begitu, kalau dia tidak mahu berhenti menggugut kamu, pasti akan kurentap ubun-ubunnya. Tuan-tuan, ni ayat tentang 3 benda yang disebutkan dalam surah ini. Cara penurunan surah ini, hadis permulaan turunnya wahyu. Tuan-tuan, cara penurunan surah ini, bahagian pertama surah ini diturunkan di peringkat awal penurunan Al-Quran, sementara baki ayat yang lain turun agak lewat, iaitu selepas dakwah mula berkembang dan penentangan Quraisy terhadap dakwah semakin meningkat. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, juga Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang baik lagi benar dalam tidur. Ini permulaan sekali wahyu turun dengan cara mimpi. Maka tiadalah Nabi bermimpi satu mimpi, melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh, mai macam mana daripada gelap nampak cahaya. Kemudian baginda cenderung duduk di tempat sunyi, mengasingkan diri. Lepas peristiwa itulah Nabi mula cenderung duduk berkhulwah. Lepas peristiwa yang mula-mula mimpi ini,
Tuan-tuan, maknanya yang trigger Nabi nak pergi duduk berkhaluah kerana apa? Permulaan datang dalam bentuk mimpi. Lepas tu barulah Nabi duduk berkhaluah seorang-seorang. Khaluah ni artinya duduk seorang-seorang. Khaluat lah. Kalau kita punya faham khaluat apa? Duduk berdua-duaan. Kan khaluat kita duduk berdua-duaan melakukan maksiat kan. Itu kita faham lah. Kena tengok khaluat. Ni pun satu benda lah yang difamouskan perkataan itu kan, yang dimasyhurkan ayat tu dari dulu lagi. Sebut khaluat je maksiat. Sedangkan khaluat itu boleh jadi macam-macam. Duduk seorang-seorang dalam kereta, hang duduk khaluat apa seorang-seorang, boleh ke? Kan? Khalli. Khaluat asal perkataan dia khalli. Artinya apa? Mengecualikan. Dia mengasingkan diri dia. Tuan-tuan, duduk asing-asing, jauh daripada orang, orang tak nampak dia. Tuan-tuan, orang tak tahu kat dia. Dia nak orang tak nampak dia. Duduk kat pantai bersih, duduk dalam kereta seorang-seorang dengan markah dia. Yang tu baru tangkap. Yang tu baru tangkap maksiat. Dia duduk bersunyi-sunyian, berdua-duaan. Duduk kat padang kota, duduk dalam kereta. Tuan-tuan, duduk berdua-duaan, tutup semua pintu, buka aircon, tutup semua pintu, tutup dengan kain-kain semua, duduk gelap dalam tu tuan-tuan. Hang buat apa? Dah saja duk tengok phone, ranjau. Dah tengok phone tempat lain. Tuan-tuan, dulu zaman-zaman nakai dulu kita kalau ingatlah Sigit dulu. Sigit, belakang Sigit. Orang panggil belakang Sigit kan. Apa you tahu? Belakang Sigit ada satu tempat. Hujung sekarang ni dah jadi bawah jambatan Pulau Pinang. Jambatan kedua lah. Dulu sebelum buat jambatan kedua, ada satu kawasan lapang, ada semua. Tu tengah-tengah tu lapang. Adalah orang duk pergi pancing tepi-tepi tu. Tu ramailah orang duk parking. Jenis parking tapi berkabuih kereta. Parkinglah ramai-ramai situ. Satu hari tu tuan-tuan, nama nakai kami ni. Kami nak hantar kawan pergi Mesir. Kawan saya turun daripada Kedah ramai-ramai naik van putih. Naik van color putih. Van tu pula seat tak ada. Dia balas mak dia, bapak dia duk bawa pasal malam yang van putih. Van putih tinggi tu. Dalam tu tak ada seat. Tahu dia buat apa? Dia buat sofa rotan bapak dia punya. Dia buat sofa rotan tu. Dia duduklah 3 orang kat belakang, main ambil saya kat rumah. Turun daripada Lustang tu. Kawan-kawan ni nak pentak kawan bin besar ni. Situ kira baru habis Kuzar, baru habis Terengganu, habis mengaji. Kira nak dalam perjalanan nak bin besar lah kami pun. Hantar kawan ni pergi dulu. Nak cerita apa tuan-tuan? Nakainya bila tengok orang berkhaluat macam ni, kami pun nak pentak kawan bin besar pakai kepiah putih Lepas tu bawa van putih. Dulu orang nampak van putih tinggi lagu tu, memang tobat lari Kawan saya ni masuk, dia kata tak mana tempat yang belakang Sigit. Dia baru kata tempat orang nak pergi merendak lah apa. Kita tak tahu ramai konjak pergi. Bantang dia bawa dia pergi. Pergi tuan-tuan, dia buat perangai kawan saya ni, dia bawa masuk laju. Bunyi macam orang break menyakak Dia masuk, dia break menyakak. Tuan-tuan, dia parking van tu. Dia buka sikit tingkap, tengok kepiah putih. Tuan-tuan, semua kereta tu, semua undang. Kereta yang dia parking tu, semua bos ke reverse jalan. Keluar semua keluar. Clear tempat tu tuan-tuan. Dengan van putih Rupanya apa takut van putih. Tuan-tuan, van putih ni apa? Satu polis, kalau tak polis apa dia? Penguat kuasa. Dua ni tengok pula haji turun pakai kepiah semua. Kami buka seat, buka bonet belakang, tengok seat rotan. Seat sofa rotan tu. Penguat kuasa apa duduk atas seat sofa rotan tu. Tuan-tuan, ni zaman tu orang khaluat secara macam tu.
duduk seorang-seorang, bukan orang duduk berdua-duaan dalam tu tuan-tuan. Jadinya khalli artinya mengecualikan diri daripada orang ramai. Baik, permulaan trigger tuan-tuan dapat malam ni jawapan. Trigger kok mana? Nabi datang dalam bentuk mimpi dulu, main mimpi macam cahaya subuh. Lepas itulah Nabi kerap diri untuk berkhaluah seorang-seorang di Gua Hira. Maka tiada, kemudian baginda cenderung duduk mengasingkan diri. Nabi berkhaluah di Gua Hira, lalu bertahannuth. Apa tu bertahannuth? Beribadat di dalamnya, iaitu beribadat di dalam masa beberapa malam. Setelah itu baginda kembali kepada isterinya dan mengambil bekalan untuk menyambung ibadahnya. Nabi beribadat dengan cara apa? Beribadat dengan cara Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi beribadat dengan syariat Nabi Ibrahim. Baik tuan-tuan. Kemudian baginda kembali lagi kepada isterinya Khadijah dan berbekalkan seumpama itu juga, sehinggalah datanglah kepadanya kebenaran. Sewaktu baginda berada dalam Gua Hira, maka datanglah kepadanya malaikat. Lalu ia berkata, "Iqra," bacalah. Berkatalah Rasulullah, "Wa ma ana biqari'in," aku tidak pandai membaca. Berceritalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril mendakap aku hingga terasa kepadaku kesungguhannya. Maknanya apa? Dakapan Jibril itu dakapan biasa ke erat? Erat sungguhlah, kuat sungguhlah. Dakapan sampai rasa kesungguhan Jibril nak ajak Nabi ni sungguh-sungguh ni. Iqra, Iqra 3 kali tuan-tuan. Bila dipeluk Nabi ni, pelukan itu seolah-olah try juga buat, try buat juga. Maksudnya macam tu. Kekuatan itu menunjukkan kepada kesungguhan. Tuan-tuan, yang inilah peristiwa inilah yang menjadi titik tolak kepada kaedah Iqra yang tuan-tuan duk mengajak ataupun di anak-anak tuan-tuan duk belajar sekarang ini. Kaedah Iqra dia mai daripada peristiwa ini. Kaedah itu. Baik, kita baca bagi Perhabis rangkap ni dulu. Lalu ia berkata lagi, "Bacalah." Maka aku berkata, "Wa ma ana biqari'in," aku tak pandai baca. Kemudian beliau memeluk sekuat-kuat kali yang kedua hingga terasa kepada aku kepayahan. Kemudian dilepaskannya aku dan dia berkata, "Iqra," bacalah. Maka aku berkata, "Aku tidak pandai membaca." Setelah itu yang memeluk aku bagi kali ketiga, lalu dipeluknya sungguh-sungguh hingga aku terasa eratnya. Kemudian dilepaskan aku, maka ia terus berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka pulanglah Rasulullah SAW dengan ayat-ayat itu dengan hati yang gemetar. Tuan-tuan, apa kaedah dia kat sini? Kaedah dia ialah untuk mengajar Iqra, tuan-tuan tak boleh pegang rotan. Antara syarat dia, tuan-tuan saya pergi ambil terus pengajian itu daripada Yayasan Asang Humam di Yogyakarta. Direct terus kami tu sebab nak ambil kaedah tu, nak berbalik Imam Malaysia, nak diguna pakai di peringkat kita ni, nak guna pakai di peringkat KPM, nak buat sistem Jekoh dulu no, program Jekoh no. Tuan-tuan, bila berbalik mai, antara benda yang kita mengaji kat sana ialah apa? Pertama, guru tak boleh marah. Nombor 2, apa dia? Guru dan murid kena one to one. Mesti dipanggil talaqi musyafahah, berdepan dengan guru dan murid melihat musyafahah, gerakan bibir guru, ba, ta, tha, jim, ja, ha, kha, kena dengar bunyi, dan itu daripada mulut guru sendiri. Dia bukan hanya mendengar, tetapi dia juga melihat gerakan bibir. Itu dia panggil talaqi musyafahah. Sebab tu tuan-tuan, hanya mendengar pengajian dalam YouTube, dengar je,
Tapi tak tengok pun guru bercakap, guru mengucapkan benda tu, tidak akan jadi betul ayat kita. Tak betul. Tuan-tuan, dia tak macam bahasa lain. Ni Quran, sangat miracle. Baik tuan-tuan, maka perbuatan Nabi dan Jibril ini dijadikan satu kaedah. Pertama, tak boleh marah kepada murid. Yang keduanya, jika murid masih lagi gagal untuk membaca sesuatu dengan keadaan yang salah, maka dipeluk murid itu. Bagi laki-laki dengan laki-laki ya, peluk ataupun jadinya body contact, ada sentuhan. Tak apa, pelan-pelan, tak apa, sekurang-kurangnya macam tu. Dan ni nak suruh peluk pun kacau juga. Mak abak lagi kata, cikgu-cikgu telah mengambil kesempatan terhadap anak saya. Tuan, lah ni bahaya. Bahaya. Bukan boleh main-main. Kita pun dilarang untuk buat lagu tu. Hari ni punya cikgu, Allah tuan-tuan, dia jadi payah. Bukan semua benda tuan boleh buat. Mak bapak pandai sangat, tinggal cikgu tak bang lagu ni ya, ambil boleh ajar anak sendiri ya. Tinggal yang tu tak cakap. Mak bapak lagi pandai daripada cikgu. Siap tanya lagi. Cikgu mengajar apa tu? Tanya cikgu dulu tu. Tak ada, saya ada cikgu, saya baru posting tu. Baru posting 2 tahun cikgu ajar anak saya macam ni. Baru posting 2 bulan cikgu ajar anak saya lagu ni. Cikgu tak tahu lagi, tak faham lagi. Tak tahu, cikgu memang tak pandai. Cikgu tak pandai. Depo lagu tu. Cikgu tu duduk dekat IPG 5 tahun tau. Cikgu tu dapat latihan perguruan 5 tahun. Praktikal 3-4 kali tuan-tuan, praktikal. Turun pergi ke sekolah, mak opak senang-senang je. Abang kata cikgu tak tahu, cikgu tak pandai. Cikgu tak pandai, biar anak ajar sendiri ya. Susah apa? Cikgu marah sikit pun kita marah cikgu. Sial cikgu. Siapa jadi cikgu tahulah betapa sedihnya cikgu. Kan? Nak marah tak boleh, nak pi tak boleh, nak pi jentik tak boleh. Tuan-tuan, ada kes budak cikgu tu buka-buka Facebook anak murid dia, ada 36 rubber dalam Facebook. Duk main rubber dekat sekolah. Cikgu ni ambil simpan rubber tu. Hang nak mengaji ke, nak bawa rubber ke, nak makan rubber? Dia bawa rubber duk main dalam kelas. Cikgu ambil baseball tu simpan. Cikgu bagilah pensel semua, ambillah buat kerja. Dia geram kat cikgu tu, dia balik, dia abang kat mak dia. Dia kata kat mak dia, cikgu ambil baseball saya, cikgu tak bagi balik, dan cikgu bila tak bagi balik, saya tak nak buat kerja sekolah pasal cikgu tak bagi baseball saya balik. Padahal cikgu tu ambil rubber dia je 36. Tuan-tuan, habis mak opak main sekolah, serang sekolah pasal rubber, pasal Facebook apa dia. Tuan-tuan, simple, very simple punya benda. Main serang, Allah ni cikgu ni tak boleh pakai ni. Cikgu kalau ambil Facebook anak saya nak buat kerja sekolah macam mana? Susah tuan-tuan. Anak nak buat kerja sekolah, habis cari pensel lain bagi kat anak buat. Habis tu esok amailah abang kat cikgu, Facebook anak saya cikgu ada ambil ke? Mesti dia dah buat apa-apa. Ini mak bapak zaman 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dia tanya lagu tu. Cikgu ambil Facebook anak saya ke? Ya. Sebab cikgu ambil, anak saya mesti buat apa-apa kan? Mesti anak saya ada buat salah apa-apa. Betul tak cikgu? Ini mak bapak zaman dulu. Lah ni dia kata apa? Dah ambil Facebook anak saya nak bagi sekolah macam mana? Ingat free ya rubber. Dia suruh bagi balik. Kita mau bagi balik rubber dekat dia. Dia ambil rubber tuan-tuan, dia kata apa? Anak saya memang dia punya dia punya hobi dia kumpul rubber. Dia cover lagi anak dia kat atas. Padahal anak dia buat apa dalam kelas? Main rubber, siapa menang macam kita main dulu lah. Saya baru rajin duduk gini kaki main rubber lah. Tapi kita tahu kesilapan salah tak mana. Orang belajar mana main rubber. Tuan-tuan, rubber punya pasal ya, kecoh satu sekolah. Pasal apa? Pasal mak bapak jenis akai lagu tu. Tapi kalau mak bapak jenis pandai hormat cikgu, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya saja nak
terang tuan-tuan. Mak bapak zaman lah, mak bapak lembek dan sayang. Hati tak kental tuan-tuan. Serius tuan, hati tak kental lah. Okay, makan agak-agak namanya lembek. Makan sushi, makan sotong, makan apa je macam sotong tu lembek kan. Serius dah lembek. Kalau mak bapak pun lembek, anak-anak lagilah sayang. Mak sawi, bapak kangkung, anak anak bayam, murah sikit yang sayang tuan-tuan. Jadi lagu tu tak kuat tuan-tuan. Cabaran sikit tak ada apa-apa dah. Itu baru sekolah tau. Kita mau ingat tuan-tuan, anak kita nak lalui berapa peringkat lagi tu. Berapa peringkat lagi tu. Dia masuk universiti, duk buat sayang lagu tu tuan-tuan. Tu yang duk keluar mai jumpa dengan orang-orang ganas sikit yang tak boleh tahan tu. Cabaran di luar ni macam-macam. Bukan sikit. Kita duk mensayangkan anak-anak kita. Duk main phone, pegang phone, main tanya-tanya, jari lembek. Jari pun lembek lah. Jiwa dia kot phone lah. Tak ada jiwa nak agak-agak macam ni lah, pergi duduk Palestin jadi apa? Jadi Palestin lah. Tak jadi Palestin, jadi Palestin lah. Duduk tuan-tuan, tak boleh lah. Kita tak diuji macam orang Palestin tu, anak-anak Palestin. Saya tengok baru ni sedih tengok memang tengok tu dengan sebab. Siapa tak sebab tu tak ada hati tu. Dia galah budak anak dia, adik dia umur 3 tahun, dia umur 5 tahun. Galah adik kat belakang ni. Mak bapak semua mati, galah tak pakai kasut. Dia kata adik dia accident. Galah kepala ke bawah, kaki ke atas. Galah adik dia. Wartawan nampak, wartawan panggil naik kereta. Dia nak pergi mana? Nak pergi camp. Camp lah apa? Camp Jabalia. Nak pergi camp tu. Bawa pergi camp, turun jalan betul. Tak tengok apa dah. Tuan-tuan, tu jiwa anak-anak yang diuji Allah. Tuan-tuan, saya tengok itu, saya tengok anak-anak saya. Ya Allah, anak-anak aku kalau aku lepas lagu ni apa jadi dengan dia aku tak tahu. Tapi anak-anak ni punya kuat hati dia. Anak-anak kita balik memang masa raba satu pun kita dah main bising dengan cikgu. Apa memang apa. Tuan, saya tak tahu nak cakap. Dulu duduk di jabatan, duduk kat sekolah. Duduk kat sekolah jadi guru besar, jumpalah jenis mak bapak lagu ni. Bila main lagu ni mak bapak, saya akan kata dekat dia macam ni, saya layan dia baik-baik. Kalau itu yang perlu saya ambil tindakan, saya ambil tindakan. Tapi ada sikit sebelum kakak dengan abang keluar, kita sembang sikit boleh tak? Sembang apa? Saya nak cakap sebagai seorang rakyat Malaysia yang berjiwa pendidikan. Boleh? Apa dia ustaz? Saya kata abang, kenapa abang mensayangkan anak-anak abang? Saya sebut, kenapa mensayangkan anak-anak? Betul, cikgu tu buat gini, betul. Tapi bolehkah benda tu hanya pergi cakap dengan cikgu, nanti cikgu bagi balik lah. Terima kasih cikgu sebab cikgu tolong saya. Sekurang-kurangnya saya tahu anak saya buat apa. Salahkah abang kata lagu tu? Kemudian abang marah ke anak abang dengan kesilapan anak. Bukan main jumpa saya, abang marah guru-guru kerana guru-guru telah bertindak atas anak-anak abang. Saya akan ambil tindakan sebab saya guru besar, saya ambil tindakan atas cikgu tu. Saya akan suruh dia pulangkan balik. Tapi saya sedih kerana abang dan kakak mensayangkan anak-anak abang sebab lagu tu. Mensayangkan anak-anak. Anak-anak abang jiwa tak kuat. Diuji sikit, cikgu marah sikit pun kita dah macam bateri habis. Tuan-tuan, ini hakikat mak bapak zaman lah ni. Saya tak tahu tuan-tuan kategori mana. Tuan-tuan kategori mana punya mak bapak. Hati kena kuat tu. Tuan-tuan, hati kena kuat. Jangan terlampau. Orang nak mendidik kot. Ada satu budak masuk sekolah saya tuan-tuan. Budak tu sekolah lain tak mau. Hantar dia pergi sekolah lain reject. Sekolah tu kata apa? Kalau cikgu-cikgu kata kalau budak ni masuk kelas kami tak mau mengajar. Budak ni tuan-tuan, dia panggil apa? Dia macam autism. Dia jumpa cikgu, dia pergi cium tangan cikgu, dia pergi tarik tangan cikgu, dia gigit tangan cikgu.
Darjah 1. Cikgu tak tahan, hantar main sekolah saya. Bila hantar main sekolah saya, tuan-tuan, saya kata saya nak buat surat, nak suruh PPD hantar sekolah lain. Sebab budak ni kesian dekat dia. Kalau dia duduk sekolah tu juga, dia akan ketinggalan dari segi pembelajaran. Dia mesti dimasukkan sekolah-sekolah pendidikan khas. Tapi dia tak ada kad OKU. Malaysia ni kalau tak ada kad OKU, tak boleh masuk sekolah lain. Kita kena bagi dia pendidikan juga. Bila main duduk sekolah kita, tuan-tuan, apa kata cikgu-cikgu ni? Saya dah nak buat surat dah. Ni kata cikgu, jiwa cikgu 2024 ni. Orang duk kata cikgu gitu, cikgu gini. Saya nak abang, tuan-tuan, cikgu sebenarnya macam mana? Apa kata cikgu-cikgu ni? Kata, ustaz, tak payah kot, Allah hantar dia main kat kita. Cikgu biasa tau, bukan ustazah ke apa, bukan. Cikgu biasa. Tak apa ustaz, Allah hantar dia main kat kita ustaz. Allah tak bagi kat anak-anak kita jadi macam tu, tapi Allah hantar anak ni main kat kita. Jom ustaz, kita jaga dia macam anak kita. Cikgu biasa. Cikgu bukan berumur tau. Cikgu baru posting 2 tahun. Muda terang-tantang, nikah benda lagi. Tapi jiwa pendidik ni, tuan-tuan, 2024 ada lagi cikgu lagu tu. Sebab itu, tuan-tuan, jangan buat leceh dengan cikgu-cikgu. Tuan-tuan duk pergi kata cikgu-cikgu mengajar ikut dan lah apa. Tak. Bukan. Cikgu bukan macam tu. Tuan-tuan bagi komitmen kat cikgu, cikgu mengajar anak tuan-tuan elok-elok. Tanya apa silap, apa salah, jumpa cikgu cerita. Baik tuan-tuan, sambung. Seterusnya, maka pulanglah Rasulullah dengan ayat-ayat dengan hati yang gemetar. Baginda kemudian masuk ke rumah menemui isterinya Khadijah sambil berkata, "Dhammiluni, dhammiluni, selimutlah aku, selimutlah aku." Maka diselimutkan baginda hingga hilang rasa cemas baginda. Kemudian baginda berkata kepada Khadijah setelah menceritakan cerita tersebut, "Aku bimbang keselamatan diriku." Lalu Khadijah pun berkata kepadanya, "Jangan bimbang, bertenanglah. Demi Allah, engkau tidak mungkin disia-siakan oleh Allah, kerana engkau bersifat suka menyambung silaturrahim. Engkau jujur dan engkau suka menolong orang yang lemah, yakni orang susah. Suka memuliakan dan menjambung tetamu, dan engkau suka menolong orang yang ditimpa kecelakaan." Kemudian Khadijah pergi bersama baginda menemui Waraqah ibnu Naufal, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibn Qusay. Dia adalah sepupu Khadijah. Waraqah adalah seorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah, pandai menulis dalam bahasa Arab. Beliau seorang tua dan buta. Dia ni rahib, tuan-tuan, di zaman. Dan maka Khadijah pun berkata kepadanya, "Wahai sepupuku, cuba dengar sesuatu dari Muhammad ini." Kemudian Waraqah pun bertanya Rasulullah, "Apakah yang telah kamu lihat?" Lalu Rasulullah menceritakan apa yang dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah pun berkata kepadanya, "Inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa sekiranya aku masih muda remaja dan masih hidup ketika kaummu menghalau engkau." Nabi segera bertanya, "Apakah mereka akan mengeluarkan aku?" Jawab Waraqah, "Ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi. Dan sekiranya aku masih hidup pada hari berkenaan, tentulah aku akan menolong engkau." Kemudian tidak berapa lama sesudah itu Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terhenti. Nabi merasa amat kecewa dengan situasi tersebut, dan disebabkan terputusnya wahyu, Rasulullah berulang kali pergi ke bukit untuk menamatkan riwayat baginda dari atas puncak bukit. Dan setiap kali Nabi ingin melakukannya, maka Jibril datang menghalang baginda. Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul yang benar." Maka tenanglah perasaan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa, tuan-tuan? Wahyu terhenti, tapi Jibril tetap ada dengan Nabi tak? Tetap ada. Cumanya wahyu terhenti. Sehingga kan, tuan-tuan, sambungan dari cerita ini, ketika Jibril turun bertemu dengan Rasulullah, satu hari Jibril menunjukkan rupa paras asalnya.
Duduk dekat langit, nampak terang-terang Jibril punya rupa paras asal. Nabi balik tuan-tuan dengan keadaan gementar sangat-sangat. Gementar, takut ni. Sampai di rumah Jibril ada, sampai di rumah Khadijah, Nabi abang kata Khadijah, zammiluni lagi sekali, selimut aku, selimut aku. Ketika diselimut, turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Turun ayat Quran, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu. Cerita tentang Tuhan kamu ni kepada mereka ni, tentang tauhid kepada Allah. Ini antara ayat Al-Quran turun kepada Nabi yang menyebabkan Nabi bangun. Nabi terus bangun, simpan semua. Nabi kata apa? Wahai Khadijah, simpan semua selimut aku, simpan semua bantai aku, simpan semua tempat rehat aku. Sekarang la rahatan li Muhammadin ba'dal yawm, tidak ada kerehatan lagi bagi Muhammad selepas hari ini, tak ada lagi dah. Melainkan Muhammad akan memperjuangkan agama ini. Muhammad akan berdakwah dan mengorbankan semua apa yang dia ada, termasuk keluarga, harta, masa, jiwa untuk agama ini, agarkan ramai orang dapat masuk syurga. Ini tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia turun ayat ni tuan-tuan, memecahkan belenggu Nabi yang lama ni duk fikir, mana ayat tak turun-turun, adakah Allah telah murka kepada saya, Allah tak mau saya ke? Tuan-tuan, Nabi dekat dengan Allah. Tuan-tuan, rupanya Allah sedang menguji Nabi dengan cara sedemikian. Dia turun ayat ni tuan-tuan, terubat semua benda, terubat segala-galanya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sejak hari itulah Nabi memulakan dakwah Nabi dengan penuh keperkasaan, tanpa tinggal siapa pun. Sampai Khadijah, pada hari ketika Khadijah meninggal, harta dia sekepiang pun tak ada. Semuanya dia korban habis untuk agama. Sampai Khadijah waktu dia wafat, apabila Sayyidatina Khadijah wafat, kain yang nak menutupi jenazah Siti Khadijah pun tidak mencukupi, kerana habis hartanya dilabur dan dileburkan untuk agama Allah. Ni tuan-tuan, yang dipanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai Sri Kandi ummah ini, ataupun Ummul Mukminat, ibu bagi sekalian orang-orang mukmin. Siapa? Sayyidatina Khadijah. Contoh suri tauladan untuk muslimah. Nak mencontohi, contohilah kepada Sayyidatina Khadijah. Jangan contohi Fazura. Contohi Fazura, contoh pi orang apa, pelakon influencer, tak payah tuan-tuan, tak payah. Kita ada ikon yang tersendiri, kita ada tokoh yang tersendiri. Kalau lelaki, pilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh paling tinggi sekali tuan-tuan, contoh paling tinggi sekali. Ambillah susuk tubuh Nabi sebagai contoh. Ni duk ambil Fatah Amin. Ni tuan-tuan, Fatah Amin letak mana pun laku. Ni Malaysia Metren ni. Oh tuan-tuan, letak tang mana laku. Jual kambing perak 90,000 dia punya komisen. Bayangkan jual banyak mana tuan-tuan. Sekali live 10,000 orang masuk, 100,000 orang masuk, pasal Fatah Amin punya pukulan. Yang beli itu semua jantan kan perempuan? Perempuan tak Fatah Amin, perempuan beli kan tuan. Kuasa membeli daripada laki-laki ke perempuan? Kuasa membeli perempuan ke lelaki? Pembeli ke amlek? Tuan, perempuan. Kuasa membeli pada perempuan. Lelaki kuasa apa? Kuasa bayar. Kuasa bayar kita, kuasa beli mereka tuan-tuan. Dan ni zaman ni lagi bahaya. Shopping sampai ke tengah malam 24 jam. 24 jam.
Dia tengok live 24 jam. Tengah malam dia jaga-jaga buka-buka ada live. Boleh klik. Dan ni pula klik, dia COD. Klik, tekan-tekan, 2 kali tekan tuan-tuan. Barang sampai esok. Barang sampai esok. Rekod dalam tu dah. Kalau nak buat pembayaran lambat sikit tekan apa? Dia tak ada tekan COD esok. Betul tak? Dulu nak tunggu shopping ke lah, tunggu supermarket buka. Tu dia tutup pakai duk berebut nak pergi beli. Lah ni tak ada, hang tutup pergi pukul berapa tak apa. Tengah malam ni aku boleh live. Tuan. Buka slipper Jepun beli live. Saya pun tak tahu orang duk jual banyak-banyak ni laku ke tak laku. Baru ni kawan saya ambil kereta, pergi buat tinted sikit kereta lama. Tuan-tuan. Jadi balik mai dia sembang saya. Dia mentang dia kata sembang tengah malam sembang. Dia kata saya ni Syekh buat apa? Dia kata ni anak saya ada buat online ni. Dia buat online apa? Online jual stiker. Sebab dia ada mesin stiker, dia buat stiker. Dia buat stiker kecil-kecil ni. Stiker Oakley lah, stiker apa dia buat kecil-kecil. Kita jual stiker tu ya Ustaz. Laku ke? Dia laku ke? Oh dia kata Ustaz jangan main-main. Jangan buat melawak oh. Tentu apa ada mesin. Dia hanya kita punya preparation sejauh mana kita sanggup nak buat benda tu. Nak buat mengikut tempahan apa tu. Dia kata seminggu jualan anak dia buat live kalau seminggu. Minggu tu boleh mencecah sampai 15 hingga ke 18 ribu seminggu. Untung. Tuan-tuan, model dia stiker dengan mesin tu. Mesin tu memang daripada dekat kedai mereka lah. Dia tu lah ni anak saya tak tumpu ni kan, tumpu live tu buat yang tu. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya kuasa membeli kita kuat tak? Kuat. Memang kuat tuan-tuan. Dulu kalau apartmen ke kondo dia tak mau hantar barang. Ni dia buat apa? Kena buat satu lagi tempat khas untuk letak barang. Kalau pergi dia ni depan dia punya lobby tu penuh barang. Rupanya bayangkan kalau kita flat tu ataupun apartmen tu ada 700 rumah-rumah, agak-agak banyak mana barang kat itu. Tuan-tuan, ni yang saya kata kuasa membeli tu. Baik tuan-tuan, saya nak baca sikit lagi bagi perhabis bang. Selesai hadis ni. Hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang membaca dan menulis. Kita tengok pada ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra, bacalah. Bacalah ni ditujukan pada siapa? Kalau kalimah ni dia panggil fi'lul amar lil mufrad. Fi'il amar kata perintah untuk seorang. Maknanya perintah itu untuk siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk ramai, iqra'u, baru betul dia nama dia iqra'u, semua bacalah. Ni iqra, artinya seorang laki-laki disuruh baca. Baca apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama, bismi, ba itu dengan, ismi itu nama, rabbik, rabb itu Tuhan, ka itu kamu, alladzi yang khalaq, yang telah menciptakan. Tuhan kamu yang mana? Tuhan kamu yang telah menciptakan segala-galanya. Semua ciptaan Allah. Manusia tak diangkat muka depan Allah kata dia lah hebat, sebab dia bukan mencipta. Manusia tak mencipta pun. Sifat mencipta itu sifat Allah. Menciptakan langit dan bumi, segala dan isi-isinya, semua bawah ciptaan Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal, dia telah menciptakan al-insana, manusia. Gunakan alif lam ma'rifah. Bermaksud apa? Al-insan itu yang diketahui, yang difahami. Manusia itu siapa? Manusia yang mempunyai akal, mempunyai fikiran. Min 'alaq, daripada segumpal darah. Cipta manusia dari mana? Segumpal darah asal-asalnya. Bermula dengan segumpal darah. Kenapa dinamakan segumpal darah?
Sebab apabila digabungkan antara sperma laki-laki dan sperma wanita, jadilah dia satu gabungan untuk mencipta manusia. Ni tuan-tuan, ni gabungan ini. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki, itu nama dia ranjau. Tuan-tuan, dok tak apa lah, boleh mengandung. Kena kan mengandung. Tu kan mengandung tu buncit. Tuan-tuan, ada dia pernah buat gila, kahwin laki dengan laki-laki, dia kata tak apa, saya akan bagi mengandung laki-laki ni. Oh tuan-tuan, hebat. Ni kan zaman AI. Oh, AI ni tuan-tuan boleh tahan tu. Antara pekerjaan-pekerjaan yang bakal hilang. Tuan-tuan duk seronok kan, AI ni macam-macam boleh buat kan. Tapi tuan-tuan kena tahu tau, dengan AI ni, lepas ni pekerjaan-pekerjaan tertentu akan hilang, lenyap tu. Antaranya apa dia? Lepas ni komposer muzik, sorry, tak ada kerja dah. Sebab apa? AI akan ambil alih. Nak buat lagu tentang wakaf Siti Aisyah, boleh buat? Boleh buat? Boleh buat? Pakai Suno. Buat try. Buat haji depan ni, buka, tulis sikit lah, wakaf Siti Aisyah terletak di seberang jaya, wakafnya cantik, suraunya indah, berpilih merepek bila apa itu. Tiap-tiap tu kami buat korban. Mampu lah apa pun. Tempat kami depannya ada jeruk madu Pak Ali. Tulis apa pun. Sekali dia boleh pilih muzik, nak balada ke, nak irama Malaysia ke, nak rock ke, pilih. Ataupun instrumen sentimental ke, pilih ya. Klik tuan-tuan, tak sampai 10 saat, pum, keluar tu. Tekan klik, dia nyanyi tu. Siti Aisyah apa, dia nyanyi. Senang lah lagu. Nak buat lagu sekolah ke, lagu apa ke, senang tuan-tuan lah ni, tak ada masalah. Dia saja dia merepek itu pun nama saya. Nama saya apa, dia menyanyi lagu pasal saya. Nyanyi lagu pasal kita. Kita pakai apps tu, apps free mah. Dia bagi 3 kali dia pakai. Lepas 3 kali tu nak buat apa tak boleh buat dah. Kena buat baru balik. Baik tuan, sambung. Yang tadi pagi saya mengajak fiqh bab tentang khilafiyah. Pagi tadi isu kan zaman AI lah ni kan. Ini kan banyak tok imam kadang-kadang tak mai, tok imam tak mai bertugas. Tok imam kadang pagi pergi subuh cari tok imam tak ada. Sehari bila-bila tok imam terlena, apa kan tok Bilal tak mai, orang tak ada orang azan. Agak-agak tuan-tuan, sekiranya zaman AI ni betul-betul ya tuan-tuan nak buat, tak seorang imam AI, robot, tapi sebiji tuan-tuan hanya tekan dekat dia, ini boleh jadi tau. Tak, dia buat timer siap-siap. Timer siap-siap. Bilal dengan imam. Bilal tak apa tuan-tuan, sebab Bilal dia dah ni pakai YouTube pun, Bilal boleh semua. Buka YouTube pun tu lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang buat mangkang tu. Tengah buat itu, tentu ada iklan keluar. Mengikut mana azan ada iklan keluar. Tuan-tuan, tu imam tadi pagi pada mamu tu tanya, Ustaz, kalau katalah ni imam zaman kita ni, dia ubah, masa akan datang dia mungkin akan berubah. Imam ni nak mengatasi, kan manusia akan mengatasi masalah. Segala benda kita buat hari ni adalah untuk solve our problem, memudahkan solve problem. Itu yang kita buat macam-macam ni. Jadi tok imam kerak tak main, rupanya masjid tu tok imam kerak tak pergi, kita tengok cari tok imam tak ada. Dia tanya soalan tu, kalau kita gunakan satu hari ada imam robot, settingnya semua dia akan buat. Saya kata dia macam ni, kalau tok imam tu, kita contohlah imam robot ni dengan serban, dengan apa semua, muka semua manusia, pergi setting dekat dia. Hari ni nak bacaan apa? Bacaan Sa'id Al-Ghamidi ataupun Syekh Bandar Balela, klik. Semayang apa? Maghrib, klik. Lepas tu
Nak suruh apa lagi? Surah apa? Surah tak payah. Ini memang AI bagus memang. Dia tahu je surah apa. Tuan-tuan, cukup yang tu lah. Abang semayang apa? Tengok dia, Allahu Akbar. Bandar baliklah. Boleh tak kita berimamkan dengan imam robot? Good question. Saya tanya sama tadi pagi. Adakah robot tu ambil sembahyang? Betul dia mahu jawab. Kalau dia ambil sembahyang, kenapa Ustaz? Sedari kalau ambil sembahyang, okay, baik. Robot tu Islam ke tak? Kita robot tak ada agama Ustaz, dia menjadi Islam tak? Makna apa? Tak sah dah dia sembahyang. Dia bukan Islam. Nama apa robot? Tak kucing pun tak boleh masuk Islam. Tuan-tuan, ni kita boleh masuk Islam robot pula. Mana boleh? Tak boleh lah. Maknanya walaupun teknologi tinggi setara mana pun, ibadat hanya untuk taklifan manusia. Taklifan manusia, bukan taklifan kepada robot. Walaupun robot di setting sebiji macam manusia, tidak sah akan semayang di belakang robot. Tu klik pula kat dia, mazhab Syafi'i. Buk pula kat dia. Mazhab Syafi'i dengan fahaman khalaf, bukan salaf. Muktamad Imam Syafi'i tu dia pun klik semua dah. Setting siap. Semayang mau lengkap. Walaupun begitu dia alim lagu mana pun, tetap dia tak boleh jadi imam. Faham tuan-tuan? Maksud ni ya. Sebab satu hari nanti boleh jadi macam tu. Akan keluarlah fatwa-fatwa baru. Hujah ni akan keluar. Tuan-tuan tak percaya, tunggu lagi 10 tahun ke 5 tahun kan, tuan tengok nanti akan keluar cerita ni. Sekarang tak keluar lagi. Dulu kita tak nak terfikir pun nak main AI ni semua. Sekarang AI ni dah main dah tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga pertemuan malam ni mendatangkan keberkatan, mendatangkan keberkahan. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan tuan-tuan jadi orang yang soleh, sama-sama jadi orang yang baik, jadi orang yang melakukan kebaikan dan juga kemanfaatan kepada ummah ini. Buat baik-baik, jaga baik-baik, dan untuk semua orang kita buat baik-baik tuan-tuan. Buat benda baik ya. Tak usah fikir benda jahat-jahat. Fikir baik-baik, buat baik untuk orang yang baik-baik. Duduklah bersama dengan orang baik. Circle kita biar circle orang baik. Jadi kita nak buat baik pun senang. Semua faham. Keluar dengan orang kaki semayang, dengan keluar orang yang kaki enjoy. Keluar kaki enjoy, dia tak tinggal masjid, kaki dia enjoy. Keluar dengan orang yang kaki semayang, InsyaAllah dia semayang tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawirna bi nuri ilmik wa min nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.